Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam yang penuh rahmat, malam di bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh dengan keampunan. Bertemu kita di dalam siaran halaqah terbitan TV 9 di hatiku. Dan pada malam ini kita bersiaran dari jauh di negeri Pahang Darul Makmur, iaitu dari Masjid Kipsas Kuantan Pahang Darul Makmur. Dan siaran ini dibawakan khas untuk anda oleh Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. Tajuk perbincangan kita pada malam ini ialah Jangan Diulang. Untuk memperincikan perbincangan Jangan Diulang pada malam ini, bersama-sama kita dua orang tokoh yang tidak asing lagi. Tokoh kita yang pertama, panel kita yang pertama, iaitu Yang Berbahagia Al-Fadil Datuk Abu Hassan Din Al-Hafiz, seorang pendakwah yang terkenal yang tidak asing lagi. Assalamualaikum, Datuk. Assalamualaikum. Dan tokoh kita yang kedua iaitu tokoh muda yang berasal dari negeri Pahang Darul Makmur, iaitu Al-Fadil Ustaz Badli Shah Alauddin, seorang penolong pengarah bahagian dakwah Jabatan Agama Islam Pahang Darul Makmur. Assalamualaikum Ustaz. Seperti biasa, untuk memulakan bicara wara kita pada malam ini, berlandaskan kepada ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Pada malam ini kita telah memilih satu ayat daripada surah At-Taubah, itu ayat 126. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أولم يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Demikianlah tadi ayat surah At-Taubah ayat ke-126. Ayat yang mengisahkan tentang golongan munafiqun yang apabila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka bertaubat kembali pada Allah, tetapi mereka ingkar dan enggan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah saya minta bagi Datuk untuk kita memperincikan dan memperdetailkan perbincangan kita surah At-Taubah ayat 126. Silakan Datuk. Ya, terima kasih Saudara Pengusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. Saudara pengusi dan rakan panel saya, orang muda, handsome, Al-Fadil Al-Ustaz Badli Shah Alauddin, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Bagi memulakan bicara, setelah mana kita mendengar bacaan satu ayat dari surah At-Taubah, iaitu ayat 126. Sebenarnya ayat ini ada kaitan dan ada hubung kait dengan dua ayat sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan di antaranya firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu imana walladzina amanu fazadatum imana wa hum yastabshirun. Sadaqallahul azim. Allah menceritakan bila mana turun satu ayat atau satu surah, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, mereka akan berkata, siapakah yang menambah iman dengan ayat-ayat pun ini? Mana tak menambah iman mereka, takkan mengubah iman mereka, takkan mengubah kekufuran mereka. Tapi Allah kata walladzina aman, adapun orang-orang yang beriman, fazadatum imana, dengan turunnya ayat, turunnya surah akan menambahkan keimanan mereka, kekuatan takwa mereka. Wa hum yastabshirun, mereka menerima kabar-kabar gembira dengan balasan bakal mereka di akhirat nanti. Ini menceritakan orang beriman. Tetapi orang-orang kafir, orang musyrikin, orang kufar, orang munafik, turunlah ayat macam mana pun, ceritalah macam mana pun, mereka tetap dengan kekufuran mereka,
takkan sikit pun akan masuk iman dalam pemikiran mereka. Maka ini gambaran ceritakan, sedangkan mereka, kata Allah, diuji setiap tahun, saban tahun. Kadang-kadang sekali mereka diuji, kadang-kadang 2 kali mereka diuji. Tak pernah mereka ambil iktibar, tak pernah mereka ambil pengajaran daripada ujian-ujian Allah yang turun pada mereka. Maka sebab itulah ayat ini Allah sebut yang mana mereka, orang-orang ini, orang-orang yang hati mereka sudah pekat dengan kejahilan ini, dengan kekufuran ini, langsung tak ada faedah. Walaupun dibaca ayat macam mana sekalipun, mereka takkan insaf, takkan sedar. Maka sebab itulah dalam konsep ini kita bicarakan tentang orang-orang yang tak nak menerima kebenaran, orang yang banyak gemar melakukan maksiat dan kejahatan, orang lebih memilih dosa daripada pahala dan kebaikan. Maka sebab itulah untuk memulakan bicara malam ini, kita bicara soal dosa dan pahala. Apa itu dosa, apa itu pahala? Kadang-kadang orang tanya dosa atau apa dia, pahala atau apa dia. Sebenarnya bila mana kita kata dosa, dosa ialah, kalau saya nak istilah hari ini, dosa ialah denda. Itu denda lah tu. Denda kerana dia melakukan satu kesalahan. Sama ada tak buat yang disuruh, atau dia buat yang dilarang. Bila kita buat yang dilarang, tak buat yang disuruh, maka kita didenda. Apa dendanya? Dosa. Kemudian balasannya neraka. Lawan dosa ialah pahala. Bagi orang yang buat benda yang disuruh, tak buat benda yang dilarang, maka dia dapat bonus. Dan istilah hari ini, pahala itu bonus. Jadi denda lawan dia bonus, pahala lawan dia dosa. Hari ini tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, nak cari dosa payah, tapi orang cari. Nak cari pahala senang, orang tak nak cari. Contoh, macam kita nak pergi disko lah. Nak pergi disko tu bukan senang. Nak kena pakai kasut branded, baju branded, seluar branded, semua branded semua. Nak pergi disko, nak pergi masjid, pakai capal je. Pakai kain pelekat, pakai baju Melayu, butang tak ada pun tak apa. Tapi tak ramai orang pergi. Orang nak pergi disko juga. Nak mencuri tu payah. Payah. Nak buat dosa tu payah, tapi orang buat. Nak cari pahala datang dengan ceramah senang, orang tak nak datang. Maka konsep hari ini tuan-tuan, bila mana seorang niat nak buat benda salah, niat nak buat benda salah, dosa belum ada lagi. Subhanallah. Niat nak buat benda baik, niat saja sudah ada pahala. Itu beza tu. Niat nak buat jahat, niat nak buat benda salah, niat saja tak ditulis sebagai kesalahan. Tiba-tiba dia tak jadi buat benda salah, ditulis pahala, dibagi pahala. Niat nak buat baik, nak pergi masjid dengar ceramah, nak pergi masjid dengar halaqah, ditulis pahala. Tiba-tiba tak jadi pergi, pahala tak dipotong, kekal. Kalau jadi pergi, 2 kali pahala. Itu artinya nak dapat pahala senang, nak dapat dosa payah. Tapi orang tak nak cari dosa, orang lebih cari pahala. Sekian, insyaAllah kita bersama dalam persiapan berikutnya. Terima kasih Datuk. Menarik bincang kita pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan sedang menonton sekalian. Datuk sebut tentang dosa satu denda daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu kita buat benda yang Allah tak suruh buat, kita buat. Benda yang Allah suruh buat, kita tinggal. Jadi saya nak pergi kepada Ustaz Badri Shah tentang dosa ni. Datuk sebut denda. Jadi mungkin Ustaz kita boleh lagi perincikan apakah maksud dosa, dan kita boleh kaitkan dengan dosa kecil dan dosa besar. Kalau ada dosa-dosa lain untuk kita kongsikan bersama dengan penonton kita malam ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Azki selaku pengurusi, rakan bicara wara Al-Fadhil Datuk Abu Hassan, khususnya muslimin muslimat, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Ramadan Karim, taqabbalallahu minna wa minkum, kullu am wa antum bi khair. Kalau kita melihat kepada pembicaraan tentang persoalan dosa, sebelum itu suka saya ingin berkongsi bahawa dosa itu bukan bahasa Arab. Dosa adalah bahasa Sanskrit. Bahasa Sanskrit, dosa itu artinya apa-apa perbuatan yang melanggar hukum hakam agama. Dalam istilah Al-Quran, ada pelbagai variasi bentuk kalimat yang menunjukkan kepada dosa. Sebagai contoh, dalam Al-Quran disebut kalimah az-zambu. Ini kita boleh jumpa sebanyak 48 kali diulang di dalam 39 ayat. Kemudian ada kalimat fahsya, yang ini kita boleh jumpa dalam surah Al-An'am
Kemudian yang ketiga perkataan al-wizr. Ini surah Al-Insyirah. Kemudian ada perkataan ad-dalal. Kemudian ada kalimat al-kufr. Kemudian ada az-zulm. Kemudian ada kalimat al-ithm. Ini banyak 44 kali diulang di dalam Al-Quran. Kemudian al-fujur. Kemudian kalimat al-khati, yang ini 33 kali dalam Al-Quran. Kemudian kalimat asyar. Kemudian yang paling banyak kalimat sayyiat ataupun sayyi'ah, 167 kali di dalam Al-Quran. Kemudian kalimat as-su, kemudian al-fasad, al-fisq, al-buhtan dan macam-macam lagi. Banyak sungguh kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Secara umum, para ulama memberi takrifan dosa ini disebutkan sebagai kata Ibnu Jarir, tarku ma amarallah bifi'lih, iaitu setiap perkara yang menyalahi daripada perintah Allah. Kalau mengikut kata-kata Nabi, itu lebih mudah. Nabi menyebutkan dosa ini mahaka fi nafsika wa karihta an yata'alla alaihi nas. Satu perkara yang kalau kamu buat, jiwa kamu tak tenteram, tak seronok. Dan perbuatan itu kamu kalau boleh tak nak orang lain tahu. Itu tandanya dosa. Dalam Islam kita kenal dengan dua jenis dosa. Satu dipanggil sebagai dosa kecil dan satu lagi dosa besar. Apa pengertian dosa besar? Dosa besar ini biasanya ancamannya jelas disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Ataupun perbuatan-perbuatan yang salah itu disebut nyata oleh Allah dalam Al-Quran. Dan kata ulama, dosa besar ini dia ada unsur penghinaan kepada agama dan syiar. Ataupun perbuatan itu memberi impak besar kepada manusia. Itu dosa besar. Adapun dosa kecil tidak dinyatakan secara terus. Sebagai contoh, buang air kecil bawah pokok misalnya. Ataupun dalam undang-undang sekarang, jenayah misalnya, bawa kereta langgar traffic light misalnya. Yang itu tidak dinyatakan tapi masih berbentuk dosa-dosa kecil. Sebab itu dalam soal dosa besar, saya tertarik dengan ulasan para ulama yang menyebutkan bahawa dosa-dosa besar itu dibahagikan kepada beberapa kategori. Ada 7 kategori. Yang pertama, 4 kategori dosa besar duduknya di dalam hati. Apa dosa tersebut? Pertama, syirik. Yang kedua, terus-terusan buat maksiat. Yang ketiga, merasa tak takut dengan azab Allah. Ini Allah sebut dalam surah Al-A'raf ayat 99. Yang keempat, orang yang putus asa dari rahmat Allah. Itu Tuhan sebut dalam surah Yusuf ayat 87. Kemudian ada 4 jenis dosa besar yang duduk pada lisan kita. Yang pertama, saksi palsu. Yang kedua, menuduh orang mukmin berzina tanpa bukti. Yang ketiga, bersumpah palsu. Yang keempat, sihir. Kemudian ada 3 jenis dosa besar yang duduknya di perut. Yang pertama, minum arak. Yang kedua, makan harta anak yatim. Yang ketiga, makan duit riba. Kemudian ada 2 jenis dosa besar yang duduk di kemaluan. Pertamanya zina, yang kedua homoseksual. Kemudian ada 2 jenis dosa yang duduknya di tangan. Pertama mencuri, yang kedua membunuh. Kemudian ada 1 dosa duduk di kaki, iaitu lari dari peperangan. Dan yang ketujuh, ada 1 dosa besar yang duduk di seluruh badan, iaitu derhaka kepada kedua ibu bapa. Sebab itu ini dosa besar. Janganlah pula kita kata dosa kecil tak apalah ustaz, tak boleh. Sebab ulama mengatakan bahawa la tuhaqqiru dzunubus sighar fa innaha tatasha'abu minha dzunubul kaba'ir. Jangan kita pandang remeh dosa kecil, sebab daripada dosa kecil itulah akan bercambah kepada dosa-dosa yang lebih besar lagi. Jadi bila bersebut tentang dosa, sebut tentang perkara-perkara yang dilarang ini, sebagai Muslim, inilah musimnya Ramadanul Karim ini untuk kita leburkan segala dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Menarik perbincangan kita pada malam ini mengenai dosa dan pahala atas perbuatan yang telah kita lakukan. Apabila kita melakukan dosa, pastilah kita taubat itu terbuka di hadapan kita. Sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk bertaubat melainkan 2 keadaan. Ketika nyawa sudah berada di halkum dan ketika mana matahari terbit di sebelah barat. Sementara Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat, teruslah kita bertaubat kepada Allah di atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, tetapi ramai di kalangan kita yang menangguh-nangguhkan bertaubat di atas dosa yang kita lakukan. Kenapa? Apa faktornya? InsyaAllah kita akan sambung selepas ini. Dan rancangan halaqah yang dibawakan oleh Kementerian Belia dan Sukan Malaysia berehat seketika. Dan kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Halaqah
akan kembali sebentar lagi. Saksikan Hal Lakah minggu ini dibawakan oleh Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. Disiarkan dari Masjid Kipsas, Kuantan, Pahang. Membincangkan topik Jangan Diulang. Ahad 23 Ogos, 9.30 malam, hanya di TV9. Di hatiku. Alaisha, penjagaan kulit yang selamat dan berkesan, diformulasi khas dengan protein mutiara, susu kambing, bengkuang, gamat, temulawak dan buah delima. Kulit bersih dan cerah berseri. Siri Uni White Alaisha. Adakah jenama X sebagus Dynamo? Mari kita lihat. Lihat, Dynamo ternyata lebih pekat. Jenama X kelihatan cair. Seterusnya, ujian kotoran degil. Bahagi kepada 2, sapukan sedikit dan mulakan. Dengan Dynamo, kita hanya perlu gunakan 1 penutup saja. Untuk jenama X, 2 penutup. Perbezaannya ketara. 1 penutup Dynamo mencuci lebih baik daripada 2 penutup pencuci jenama X kerana ia memberikan anda 2 kali ganda kuasa menanggalkan kotoran. Simplot fries, better than just ordinary chips. They have the biggest crunch wrapped around the softest potato. That's why kids of all ages love them. Pizza for the adults and chip for the kids. Simplot potatoes, simply good. Jaminan harga Courts bermakna barangan terbaik, harga terhebat, hanya di Blue Wonder. Mak, mana nak simpan biskut ni? Saya bekas perayaan Camellia. Saya kedap udara. Saya tahan rasa. Dapatkan habis secara percuma dengan Fashion Pride. Wah, ranggupnya. Fresh and white. Jom. Amy, masuk dah 2 kali ke tukar seluar? Aku tak selesa lah. Pagi kat sekolah, petang kat gym pula. Kau nak tahu satu rahsia tak? Dengan penggunaan Cortex Panty Liner, kita akan kekal bersih dan segar sepanjang hari. Elok untuk penggunaan setiap hari untuk gadis aktif macam kita. Jadi lepas ni tak payah tukar seluar lagi lah. Lazatnya snack miau-miau perisa udang dan kacang. Miau-miau memang suka melepaskannya. Untuk keluarga, harus pilih yang segar untuk semua bahan makanan. Kara pilihan saya. Segar dan semula jadi, tanpa kolesterol dan bahan pengawet. Dan baunya, wangi. Ingat santan, ingat Kara. Nak cuba? Simplot fries, better than just ordinary chips. They have the biggest crunch wrapped around the softest potato. That's why kids of all ages love them. Pizza for the adults and chip for the kids. Simplot potatoes, simply good. Susu soya Soy Top tanpa bahan pengawet. Mengandungi protein soya yang tinggi. Soy Top, segar dan sedap setiap hari. Sempena bulan Ramadan ini, Sunsweet membawakan snack yang enak lagi berkhasiat. Wah kurma Sunsweet Tunisian, wah tangan yang unggul. Sedap dan berkhasiat. Nikmatilah bila-bila masa saja. Kurma Sunsweet Tunisian, hadiah yang sihat dan segar. Wanginya. Tentulah beras floral. Sedapnya. Sebiji nasi tu untuk siapa? Sebutir beras tu ibarat setitik peluh petani. Hargailah beras kita. Beras yang enak tentulah beras floral. Produk kaedah rawatan pinggang putih jenama Tok Guru. Ashifa, Wardina untuk wanita. Abokari, pelembut hati. Ditulis dengan Al-Quran dan doa syifa. Menggunakan tinta zafaran dan air mawar. Penawar zahir dan batin. Dapatkan di pasaran. Membersih sambil bekerja sememangnya bagus. Kuasa pembersih Caltex dengan Tecron yang tiada tandingannya. Membantu membersihkan enjin ketika anda memandu. Jus Tok Guru gabungan 8 makanan terbaik di dunia. Buah delima, kurma, zaitun, zafaran, buah tin, habatus sauda, madu dan kismis. Baik untuk kesihatan badan dan juga untuk kecergasan minda. Dikilangkan bertaraf IMP.
Kita minum kopi janda setiap hari tiap masa. Kopi janda yang menggoda, rasa hebat bergelora. Jemput minum kopi janda, Pak. Kopi janda. Bukan nak menggoda, cuma nak meniaga. Minyak wangi 100% tanpa alkohol. Silky Format. Teruskan bersama dengan Halakah. Kembali kita di dalam rancangan Halakah pada malam ini. Kita malam ini bersiaran dari Kolej Islam Pahang Sultan Ahmad Shah, Kuantan, Pahang, Darul Makmur. Dan rancangan kita pada malam ini dibawakan khas oleh Kementerian Belia dan Sukan Malaysia dari negeri Pahang. Tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita masih lagi membincangkan tajuk halaqah kita pada malam ini, iaitu jangan diulang. Dosa-dosa yang dilakukan jangan diulang sekali-kali. Dan perlulah kita bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghapuskan dosa-dosa yang kita ada, apatah lagi di bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Kita nak kongsikan bersama dengan panel kita, Datuk Abu Hassan, mengenai sikap sesetengah orang yang mereka melakukan dosa dan pada masa yang sama Allah beri nikmat sihat, nikmat nyawa pada mereka, mereka menangguh-nangguhkan bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sikap yang tak baik. Apa komen Datuk? Ya, terima kasih saudara pengerusi. Dan sebelum saya menjawab soalan ini, belum terlewat untuk saya ucapkan selamat menyambut Ramadan Karim dan selamat berpuasa. Harapan kita supaya puasa tahun ini lebih baik pada tahun-tahun yang lepas, insya-Allah. Untuk menjawab soalan tadi, memang tidak dinafikan bahawa terdapat di kalangan manusia hari ini, khusus di kalangan remaja, di kalangan anak-anak muda, dia kata muda lagi, nak enjoy dulu, bila tua-tua kita bertaubat. Soalannya sampai ke tua soalannya, takut-takut kojol dulu. Maka sebab itulah dalam konteks kehidupan kita hari ini, walaupun terdapat golongan-golongan Mu'tazilah yang mengatakan bahawa bertaubat itu wajib ke atas setiap individu, walaupun Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan dia bukan wajib, terpulang. Tetapi ingat, setiap dosa yang kita lakukan, walaupun sekecil-kecil dosa, balasannya ialah api neraka. Maka sebab itulah sepatutnya kita bersihkan diri kita dari segala noda dan dosa, dengan harapan kita kembali menghadap Allah dalam keadaan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.